Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaflah suara sedikit. Tahun 2018 suara dah berubah, tak macam dulu lagi. Dah jadi terlebih matang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'du. Tamunya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya. Dan keduanya minta maaf. Sekarang ni balik kampung hari raya dah tak rasa seronok dah. Pasal hari-hari biasa pun jam macam hari raya juga. Bahkan hari ni lebih teruk pada selalu kalau saya balik ke Muar. Hari ni lebih teruk daripada raya itu hari. Maknanya ramai orang sekarang berada di jalan raya. Kalau dulu orang dulu nak ke mana-mana lambat sampai sebab jauh. Kita ini lambat sampai sebab jam. Tempat dekat je sampai sini kalau boleh jamak qasar okey je, ni tak boleh. Tapi sampai pun dah hujung-hujung maghrib dah sampai. Baiklah, kembali kepada tajuk yang diberikan kepada saya hari ini, titian hijrah. Bila sebut sebagai titian ni, saya teringat tentang satu titian yang paling kita geruni dan kita takuti, ialah titian Siratal Mustaqim. Titian yang mana dikhabarkan kita nak melintas tu, kalau lepas di depannya syurga, kalau tak lepas di bawahnya neraka. Kemudian nak dibayangkan halusnya tu, tengoknya belum, tapi khabar-khabarnya lah. Nak dibayangkan halusnya tu sehelai rambut di belah 7. Ini nak kena tanya Puteri Gunung Ledang tu macam mana sehelai rambut di belah 7. Sebab dia je tahu hati kuman 7 dulang ni, Puteri Gunung Ledang itu. Ini sehelai rambut di belah 7. Dalam titian itu pula dikabarkan ada masa kita melintas tu ada benda yang menggigit tapak kaki kita tu. Maknanya kalau orang yang teragak-agak tu lambat masuk surga tu nak jatuh, nak naik, nak jatuh, nak naik begitu. Orang yang dah tentu ahli surga tu dia straight je, zoom macam ada rollerblade ke apa je, zoom sampai. Ini kita yang lebih kurang ni tuan-tuan. Kalau saya ni lagi-lagi lah daripada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hari ini tanya tentang tajuk titian hijrah tu mengenai perjalanan yang saya lalui dalam melintasi perkara yang saya dah lakukan sebelum ini. Tuan-tuan pun tahulah, Putrajaya ni pun bukan tempat asing buat saya, cuma surau ni je yang asing. Dan tempat-tempat hiburan Putrajaya ni saya tahu dah. Sebab itu bidang saya. Nak membawa penyanyi-penyanyi ke apa, nak tunjuk bunga api ke nak apa, itu semua saya tahu. Jadi itulah kerja saya dahulu. Kerja saya ni bukan orang tengok, bukannya orang kata kerja yang menyesatkan. Sebenarnya memang kerja menyesatkan. Termasuk dalam kerja yang melalaikan orang. Kalau tuan-tuan tengok sambutan bunga api di sini malam merdeka ke tahun baru, tengok pukul berapa orang dah penuh. Jalan dah jam kan, saya tak pernah datang lah, saya dengar orang cerita. Saya datang time kalau saya menganjurkan bawa artis ke apa, saya datang lah. Itu pun dengan jalan jamnya, dengan apanya. Lepas tu dalam ramai-ramai duduk datang daripada jauh, ramai cari tempat yang paling best lah, duduk depan pentas. Dah dapat duduk depan pentas, pengerusi pengacara announce kepada mereka nak sembahyang maghrib, surau berada di sekian. Dah cari tempat best dan nak tengok artis, dia beritahu sembahyang maghrib pula. Ada nak bangun ke tuan-tuan? Saya tengok jangan sekali yang bangun.
Saya tengok orang yang sampai itu kebanyakannya orang yang dah sembahyang maghrib baru dia sampai, maka dia duduk belakang. Yang datang awal ni kat depan tu dah standby dengan lighter dia, dengan air, dengan apa semua, standby nak menari, nak apa, dia beritahu surau berada di belakang mentas pada mereka yang nak menunaikan solat maghrib kan. Patutnya dia kata kita kena sembahyang maghrib, tak sembahyang berdosa, sembahyang dulu nanti masuk neraka, lain sikit. Ini dia cakap, dia offer tu secara umum kepada mereka yang nak sembahyang maghrib. Maknanya ayat dia tak habis tu apa, kepada yang tak nak sembahyang tu duduk je di situ. Ayat dia gitu sebenarnya kan. Inilah kerja-kerja saya dahulu tu berada dalam dunia itu, dunia yang melalaikan. Jadi hari ini bila tuan-tuan tanya titian, rupanya disebutkan kalau kita kata titian hijrah Nabi Muhammad SAW, hijrahnya itu memang sekali saja, memang sekali saja. Jadi dikhabarkan tidak ada lagi hijrah lepas tu. Itulah satu-satunya hijrah, perbuatan itu. Tapi kalau disebut daripada segi titian, ini masuk soal sastra sikit. Titian ni satu lintasan, lintasan. Biasanya titi ni dia tak besar lah. Paling tinggi kenderaan boleh lalu kalau titi ni basikal. Tapi tengok pula papan dia, kalau papan 8 kali 10 dia gabung 2, basikal boleh lalu. Kalau kat kampung saya dulu titian batang nibung 3 batang, itu basikal tak boleh lalu dengan tuan-tuan dia dalam sungai. Jadi kena meniti atas tu. Itu titian. Jadi kalau titian hijrah Rasulullah, kalau kita tengok pertamanya daripada Mekah ke Madinah, itu satu titian yang sangat panjang. Dikejar pula oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah. Sampai di Mekah pula nak menggabungkan kaum Khazraj dengan kaum Auf, nak digabungkan. Lepas tu nak dipahamkan Islam, nak dikembangkan Islam, nak banyak. Mengambil masa 10 tahun untuk menjadikan Islam tu satu realiti. 13 tahun di Mekah tu baru dapat berapa ratus orang saja yang masuk Islam. Bila pergi ke Mekah, ke Madinah, ramai masuk Islam. Nabi sendiri melalui titian demi titian untuk sampai ke peringkat itu. Titian pertama saya lalu ialah bila saya berada dalam keadaan yang kita ni hidup sebenarnya dalam negara ini atau mana-mana negara sekalipun lah, pokok utama hari ini ialah pendapatan untuk menanggung hidup kita. Kalau hidup kita tu terbeban dengan bayar bulanan, masak dah pakai gas, motor pakai minyak, kereta ada rotek, perkara ni kita tak boleh lari, kita kena cari duit bayar. Maka kadang-kadang pendapatan kita tu dia jadi, saya ingat macam isteri saya dulu mula-mula kahwin. Dia kahwin, saya bagi dia kereta, jadi dia bolak-alik pergi kerja. Dia dapat gaji 1,000 lebih. 1,000 lebih tu rupanya minyak dengan apa semua, makan dia apa semua, betul habis 1,000 lebih sebulan daripada Sungai Buloh ke Puchong. Jadi saya kata apa guna bekerja, dapat duit, bayar kereta, bayar tu, bayar makan, cuma duduk rumah. Pertama sekali minyak tak habis, kedua kereta tak rosak, 3 tak payah bayar tol, keempat tak payah nak makan kat kedai, kelima tak payah sibuk-sibuk nak kerja waktu. Yang paling besar sekali, dapat masak untuk suami, kan sedap tu. Lepas tu dapat merancang keluarga. Jadi saya cakap dengan isteri saya, berhenti kerja. Saya pada masa itu belum lagi berfikir tentang nak kembali kepada fitrah manusia sebenar. Maka seorang suami, seorang ayah yang waras dalam arti kata hidup dalam negara demokrasi ini, dia mesti nak, kalau boleh, kalau anak 5 nak pakai Alphard, dia tak boleh nak pakai Axia. Kalau anak 5 terkeluar bau kiri, terkeluar bau kanan nanti. Kalau kena pula anak-anak saya, tuan-tuan tak tengok anak-anak saya,
anak saya dengan ini, dia ada hubungan karib dengan beras nasional. Sebab makan dia tu boleh tahan, besar badan dia. Jadi kita kalau anak ramai mesti nak. Macam ada iklan sekarang, ada satu iklan dalam radio untuk anak-anak sekolah pagi-pagi. Iklan dia kata, bang, saya mengandung anak ketiga. Alamak, kata dia. Apa bang, alamak, dapat anak ketiga ni tak baik cakap ni. Apa dia kata, macam anugerah Tuhan lah anak ni. Dia kata bukan pasal anak, kata dia. Kita anak makin bertambah, rumah tak besar-besar, kata dia. Mana pokoknya balik kepada tidak bersyukur juga rupanya. Tadi dia kata, bini dia kata jangan tak bersyukur dapat anak. Dia kata tak, bukan pasal anak, pasal rumah tak besar. Rupanya tak bersyukur juga. Iklan tu saya bagi-bagi dengan kelakar. Sekarang ni bukan iklan aja, lagu-lagu pun kelakar. Dulu saya tulis lagu sekarang kadang-kadang saya macam nak terbahak-bahak mana. Nak ke tak nak, lepas mamak kata. Tak nak boleh meninggal, kata. Ada satu macam kata-kata yang saya pun tak faham lah hari ni. Jadi pada waktu itu saya nak kehidupan yang sangat baik. Kehidupan yang sangat baik ni macam orang yang macam saya yang tidak ada kelulusan. Orang yang ada kelulusan ni dia ada doktorat ke ada apa, dia jadi pensyarah. Dia ada jam-jam tertentu dia kerja, maka gaji dia banyak. Kemudian kadang-kadang orang panggil pula jadi baru juga universiti mana dapat duit banyak, kerjanya sikit aja. Saya ni kerjanya penerbit konsert, penguruh artis, penulis lagu, pelakon sikit-sikit, pelawak sikit-sikit, pengacara banyak-banyak. Jadi untuk mendapatkan duit yang banyak, saya kena memenuhi semua benda ni. Penuhkan. Setahun saya akan ada 10 konsert besar yang saya ada penaja, di mana penaja-penaja tu akan bagi satu konsert 1 juta atau paling kurang 500,000. Maka saya pun adalah untung kat situ 100-200,000 satu konsert. Kemudiannya preparation dia apa semua, pergi cek pentas, pergi negeri ke negeri, cari tempat, cari kawasan, banyak masa dia makan. Kerana nak duit tadi, nak duit, nak rumah besar, nak kereta besar. Kemudian nak ikut trend. Trend sekarang kan kalau cuti sekolah mesti ada holiday. Kan dia promote, ada mahal lah, ada mata lah. Jadi macam-macam nak kena pergi. Semua tempat tu memerlukan perbelanjaan dan kita tak boleh pergi sebagai orang miskin. Pasal saya boloman, kalau saya pergi sebagai orang miskin, orang sound saya, orang pernah sound saya ni. Zaman saya ceramah itu lagi, saya dah tak ada BMW, dah tak ada Alphard, saya pakai wajah. Dia orang cakap, artis pakai wajah je. Dia boleh cakap macam tu. Saya kata dulu saya artis, sekarang saya tak artis lah kata. Sekarang saya biasa je. Oh, habis yang dulu-dulu mana? Dulu-dulu semua dah habis kan? Alphard dah tinggal Al-Fatihah je, dah tak ada lagi dah. Jadi orang melihat itu satu perkara yang menggugat keimanan kita. Tuan-tuan dan perempuan, saya ambil masa 6 tahun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku pada jalan yang benar. Lagi kata doa, lagi offer bertimpa-timpa datang offer jadi pengadil Raja Lawak. Bukan murah tu, 11 minggu tu bukan hari-hari kerja, seminggu sekali. Maknanya 11 kali kerja, gaji 30,000. Tuan-tuan bagi ya, saya betul tidak kira sebab duit tu habis lah. Bila kali kedua tu saya dah dalam berada di titian hijrah tadi ni, dia orang datang offer saya lagi pada tahun depan. Saya kata saya dah tak boleh, kehidupan saya dah begini. Maknanya saya dah berkupiah, berjubah. Kupiah dan jubah ni bukannya satu show off ataupun nak menunjuk. Dia ni kadang-kadang jadi penyelamat. Jadi penyelamat. Tapi pakai kena tempat juga, nak kena cukup ilmu. Jadi penyelamat ni bila mana orang tahu kita pakai kupiah dengan jubah, dia tak ajak dah kita pergi karaoke atau konsert, dia tak ajak dah. Tengok jubah dia tahu dah, ni kaki masjid. Tapi kalau pergi tahlil, jangan kita seorang pakai jubah, orang lain pakai kain pelikat. Nanya kita, silalah kata dia. Sudah, kalau kita ilmu tak cukup, tak tahu mana nak start, tiba-tiba nanti tahu-tahu Rabbah wa Allahumma barik lana fi ma razaqna, keluar makan. Jadi gitu. Itu penting juga tu.
pakai jubah tu nak kena ada lah sikit dia punya apa orang kata tu, dia punya pelengkap tu. Jadi begitulah, maka saya ambil masa 6 tahun. Bila jadi tahun kedua Raja Lawak, dia orang datang offer 40 kata dia. Saya kata tak wow, dia kata tak boleh pasal pakai begini. Dia kata datang sekali lagi 50. Saya kata tak boleh, saya kata tak boleh. Dia datang lagi last offer, dia kata penerbit kata last offer 55. Allah, tuan-tuan, menggigil kaki ni, gede-gede 55,000. Terus saya cakap tak boleh sebab saya pakai jubah ke serban. Dia kata penerbit kata boleh keluar pakai jubah ke serban, lagi jahanam. Kita dengar macam tu, tuan-tuan. Ini yang berlaku sekarang. Bila dia kata boleh keluar pakai jubah dan serban ni, kita tengok siapa berani. Batil berani ke hak berani? Hari ni tuan-tuan takkan tak biasa tengok dalam program lawak ada ustaz. Dalam program ustaz pun ada lawak sekarang. Jadi kita kadang-kadang confuse ni. Nak percaya pada kebenaran ke nak ketawa dengan kebatilan, mana satu? Jadi saya cakap begitu hebat kebatilan ni, dia boleh hover. Itu jam serban saya, tuan-tuan. Serban orang taubat ni lain, dia besar, tuan-tuan. Sebab mula-mula masuk je dia berkawan dengan orang-orang tarikat, berkawan dengan orang-orang tabligh, berkawan masa tu belum berkawan dengan orang-orang ustaz-ustaz biasa lagi. Kawan-kawan orang tabligh, orang tarikat. Jadi cara dia lain sikit. Kalau orang tarikat serban dia besar, kalau orang tabligh ni banyak masa dia masjid. Jadi kita rasa malu nak orang nak ajak masuk kepada benda-benda macam tu, dia automatik datang malu. Maka Tuhan Allah ni beri kekuatan untuk saya menerima kehinaan dunia dengan menolak benda tu. Bila tolak tu dia kata okey, abang datang sekali je, kata dia. Sekali je. Saya kata nak buat apa datang sekali? Dia kata datang sekali je, abang cakap abang nak keluar, itu je, kata dia. Saya kata Allah, tak apa bang, pakai macam ni. Pakaian yang dia datang berbual dengan saya malam tu, pakaian tu lah yang saya keluar. Raja Lawak. Saya beritahu saya keluar, tuan-tuan, saya tak mau lagi, saya berhenti. Saya pun keluar, ambil prop-prop saya semua tu, saya pikul, saya pun balik rumah. Sampai rumah dah habis program tu, dia orang telefon, abang mana? Saya kata saya kat rumah. Kenapa abang balik? Kenapa? Ada lagi lepas ni jumpa reporter, ada makan-makan, ada. Awak kata lepas tu boleh balik? Saya balik lah. Rupanya lepas tu dia datang rumah bayar duit, bayar keluar sekejap tu. Kerana saya keluar awal program sekejap lah, dalam 5 minit lah, 2,500 kan dia bayar. Ada dekat duit tu dia bayar tu. Begitu hebatnya nak memakmurkan kebatilan ni, duit banyak. Ini hari ni 2 November kan. Malam ni dah start dah Maharaja Lawak Mega. Dah start dah. Hadiah 500,000 tuan-tuan. 500,000 ni yang dapat ni apa tanding. Yang tak dapat ni tukang tengok. Tapi sebab 500,000 tu, maka orang tertunggu-tunggu lawak macam mana harga 500,000 ni. Padahal orang yang tengok tu tak dapat apa-apa. Saya duduk dalam dunia tu kerana saya pergi buat show. Orang tanya sekali jadi pengacara dengan persembahan berapa. Saya kata nak kelakar sikit ke kelakar banyak? Dia kata kelakar sikit. Dah kelakar sikit 5,000 je. Kalau kelakar banyak 10,000. Apa beza dia? Kelakar sikit dah atas kursi je. Kelakar banyak tergolek kat bawah. Dia kata nak kelakar banyak, bayar 10,000. Saya pergi buat 10,000 dalam 1 jam ataupun paling tinggi 2 jam. Jadi pengacara sikit, buat persembahan sikit, 10,000. Ada ke penceramah pernah dapat? Tak payahlah kan. 5,000 satu malam ceramah je. Saya rasa belum ada kan. Melainkan kalau yang kita bawa macam sahabat
Cat Steven tu mahal lah bayar tu. 10,000 dia boleh bayar. Orang-orang yang menyanyi, tuan-tuan, tuan-tuan tengok Siti Nurhaliza menyanyi. Siapa? Biasa tengok Siti Nurhaliza menyanyi. Tengok orang masjid ni bagus, tak biasa tengok Siti Nurhaliza tu. Susah nak cerita tentang kebatilan. Sebab dia orang tak biasa tengok Siti Nurhaliza, tak biasa. Ramli Sarip tak biasa. Datang dekat-dekat sini pun tak pergi tengok. Hebat betul iman tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan. Dan saya boleh beritahu lah kalau gitu. Silap juga tuan-tuan tak tengok. Siti Nurhaliza tu, mic yang dia pegang untuk menyanyi tu, mic yang biasa digunakan oleh penyanyi, nama dia mic Shure, S-H-U-R-E, Shure SM58 Beta. Original dia harga satu mic tu saja tak masuk tali dia 700. Mic saja. Kita tengok mic tu Bilal, tengok berapa ringgit. Mic tu Bilal. Pasal apa Siti pakai mic 700? Pasal dia nak tuan-tuan dengar sedapnya suara dia. Daripada mic tu pula dia masuk ke satu tempat dia panggil equalizer. Equalizer tu dia tune pula. Kalau tuan-tuan tengok yang banyak tu atas bawah tu, yang mana high, yang mana low, yang mana depth, yang mana in, yang mana out, dia buat suara tu dengar sedap. Ada echo pula. Bila Siti nyanyi Cindai, indai bunyi sedap. Bilal bang mic ni saya tengok 100 lebih kot, 100 lebih. Up sikit. Lebih tu lah, yang lebih tu lah 200. Tapi saya beritahu SM58 itu harga dulu. Sekarang dia dah 1,000 lebih. Kalau lah mic ni dia beri pada Bilal dengan ada equalizer ke apa, Bilal yang suara tak sedap tu kita boleh adjust sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam orang dengar macam siapa bang ni rasa nak datang. Dia kalau siapa bang ni ada dua yang datang. Satu orang bang 10 pagi dia bang, orang datang. Tengok orang gila. Dia kata apa kau ni gila bang ni? Dia kata tempat aku tadi bang subuh kau tak datang, aku bang pukul 10 pun kau datang. Itu orang gila cerita. Bang sedap. Satu lagi yang paling jelas, hari ni saya pergi sembahyang Jumaat, saya salah duduk. Sebab sejak saya keluar ward ni saya duduk atas kursi, saya tak berani nak duduk. Nak masuk dalam jemaah banyak. Pasal nak mengelakkan orang memandang dan berkata-kata lah hati tentang saya duduk jauh sikit lah. Jadi dari duduk position yang speakernya tidak arah saya, jadi sengau sikit khatib hari ni. Kita bercerita tentang wakaf dan zakat negeri Selangor hari ini, bahawa negeri Selangor telah mewujudkan tabung wakaf. Kita tepi dengar gitu. Alangkah baiknya kalau speaker dan mikrofon tu yang Siti Nurhaliza pakai tu, Siti Nurhaliza pakai sebelah ada 24 biji. Ambil sebiji sini je bagikan masjid. Tak payah banyak. Tabung wakaf Selangor yang telah dimulakan, kan sedap dengar tu kita. Ini kau tidak kan? Pukul tu lah, jam tu lah, nak tidur. Time setan dah ambil tenaga, kita pula time tidur lah mata tu, kan? Orang imam dah berucap kena pula kalau imam tu. Aduh, saya bukan nak kata ada tempat-tempat imam dah lah dia baca, lepas tu dia tu pula romantik orang dia. Khutbah ni dalam sejarah Rasulullah SAW baca sampai merah mata ni. Khutbah merah mata pasal apa? Nak menyampaikan kita Alhamdulillahil qail. Intro je tu dah. Biar aku makan pisang dulu lah, masuk lambat sikit. Dia je intro saja dah begitu. Khutbah ni mesti ada
orang yang berkhutbah tu bukan sekadar penyampai pada saya. Penyanyi tu, dia menyanyi lagu orang, tapi dia tu sebenarnya penyampai kepada komposer. Tapi kalau komposer tu menyanyi, tak sedap. Saya buat satu lagu untuk Wings. Saya buat lagu tak banyak, tapi satu lagu tu enggak meletup jugalah. Taman Rashidah Utama. Saya tahu bagus. Maknanya termasuk dalam mazhab rock kita tu. Taman Rashidah Utama tu saya cipta, kemudian saya tulis lirik dia. Jadi bila Awi menyanyi, dia jadi start. Orang kamai angkat lighter lah, seronok dengan suara Awi nyanyi. Mikrofon bagus, speaker bagus, suara sedap, gaya rock, pentas besar, lampu banyak, seronok. Tapi kalau saya sebagai komposer nyanyi, tak pergi. Orang tengok, lagu apa di Taman Rashidah Utama, Kubur Cinta, orang lagi menyumpah tengok. Tapi kalau khatib, saya rasa kalau orang tu sendiri daripada jiwa dia nak sampaikan apa lebih bagus. Tapi nak kena beringatlah, kita ada undang-undang, ada setengah ada tempat, ada itu lagi tempat. Dia baca khutbah di Kelantan, Oh, kau main lampah-lampah tongkat ni, kau main. Dia kata beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Akhirnya sampai kepada doa untuk Sultan. Dia pun tak ingat nama Sultan. Nampak satu yang dulu-dulu punya apa, teks khutbah dia apa, ambil baca Sultan yang dulu dia baca. Sultan yang dah tak ada dah. Bapak pada agung sekarang ni disebut nama tu. Tu nak kena tahu juga benda tu, undang-undang ni memang kena ikut undang-undang lah. Tapi penyampaian tu kena lebih bagus. Jadi saya tuan-tuan, kembali pada cerita saya tadi, bila saya berdoa dan Allah makbulkan doa saya, itulah permulaannya titik-titik. Orang tengok tu kita tak tahulah, tapi dalam jiwa kita ni iblis sentiasa bersama. Dia tengok, orang tengok, dia cakap, iblis, orang tengok engkau artis. Dia memberikan kita rasa satu jenis rasa orang putih sebut inferiority complex, rasa macam rendah diri. Aduh, pasal kita dah tak macam tu, kita dah tak macam dulu. Kita dah tak minum di Starbucks lagi dah. Kita minum kedai kopi biasa. Minum saja tuan-tuan, walaupun kita minum kopi saja, beza minum di Starbucks dengan minum kedai mamak. Minum kedai mamak orang tahu RM1.50 sebelah, orang tahu duit tak ada. Minum di Starbucks tu kopi juga, tapi RM11.9, orang tahu duit ada. Kalau mamak tu satu hari nak jadi Starbucks, dia jual RM11.9, terbalik meja. Orang marah, gila apa kau mamak sampai RM11.9. Sebaliknya kalau minum di Starbucks, RM1.50 kopi pun orang terbalik meja juga. Pasal apa murah sangat, jatuhlah standar aku. Gitu juga. Benda sama je. Kita ni diperdaya. Jadi saya tu diperdaya oleh iblis. Diperdaya. Bila saya jumpa kawan-kawan saya lama, saya jumpa, yalah kawan-kawan saya lama, tak saya sebut nama lah, semua saya tahu yang lama-lama semua kawan saya lah, yang merokok-rokus. Saya cerita bila nak balik. Sebelum saya pergi, Dr. Sam dah pergi. Dr. Sam dia berjanji juga, dia lebih awal dia pergi. Dia pergi Dr. Sam ni kelas, dia pergi buat baik. Lepas tu dia buat Dr. Sam ni satu orang, satu sosok yang orang suka dengan dia. Saya suka dengan dia. Kalau duduk dengan dia tu aman je. Hari tu masa anak saya meninggal, dia datang, dia duduk tu, dia peluk saya aman lah saya duduk dengan dia. Itu bagus Dr. Sam tu. Jadi dia datang pada hati-hati kawan-kawan ni. Kawan-kawan ni boleh cakap macam, kau jalanlah dulu, macam tu, kau jalanlah dulu. Dr. Sam dia pulang balik, datang lagi tu. Saya kadang-kadang saya jumpa, saya tanya, saya jenis kasar sikit. Saya tanya, sampai bila? Sampai bila nak pergi ni? Uban dah keluar ni, sampai bila? Apa jawapan? Aku tak boleh berhenti, dia cakap. Pasal apa tak boleh berhenti? Pertama, kalau berhenti tak tahu nak buat apa.
Kedua, kalau berhenti dia kata rasa malu yang besar. Betul lah tu. Saya lalu benda tu. Rasa malu yang sangat besar. Kita tuan-tuan, bila kita dah meletakkan diri kita di tempat lain, bukan saya kata saya letakkan diri saya di tempat yang ini, saya balik kepada fitrah. Fitrah ni benda kebanyakan. Artis tu dipanggil selebritis. Selebritis ni orang yang sentiasa celebrate dia kerja dia. Orang yang berada dalam keadaan yang selalu diperhatikan. Jadi kita balik pada dunia biasa. Kadang-kadang saya keluar orang ambil gambar pun saya rasa malu. Saya nak ambil gambar macam saya dah tak boleh nak buat pelik-pelik lagi macam mana kan. Tak boleh kita aku buat macam gila apa pula dia ni kan. Pakai pula jubah, pakai kopiah je, nak ambil gambar biasa je gitu. Ada standard biasa, standard gitu kan. Kalau standard tengok-tengok, kalau kita ambil gambar kata imam, mana tu imam gini? Tak ada. Kita ambil standard imam, relax je kan. Standard orang-orang baik, orang-orang soleh. Kita tengok macam kalau saya ambil gambar untuk gua jadi, dia tegak je gitu. Kita pun tegak juga. Takkan kita nak sebelah dia macam gini pula kita pun tegak juga. Bila tengok gambar, hui, dua-dua garang lah. Kan? Jadi begitu. Jadi kadang-kadang rasa macam malu. Berapa tahun tu nak hilang? 6 tahun doa. 2011 istilahnya kembali ke pangkal jalan. Dan dalam perjalanan itu sampai hari ini apa 2018, 7 tahun lah. 7 tahun tu baru rasa macam lapang sikit. Dengan sakitnya, dengan sakit 2 kali. Sebab ni 2 kali sakit. Heavy duty punya sakit, bukan main-main. Yang dulu sakit sekejap-sekejap, sakit jantung 5 hari keluarnya. Kan? Semua tidak menakutkan pasal apa, ada ubat yang mahal. Perubatan di SGMC. SGMC kelas lah. Mana kalau pergi sana payah nak mati lah kira mana. Rasanya SGMC pasal apa? Pasal dia tak payah beratur lama-lama. Kalau dia kena kerjaan dia beratur lama-lama, mungkin dah tengah beratur nak tunggu tu mati. Kalau SGMC cepat dia sap. Dapat ubat sap sihat. Lupa diri. Maka hari 2013 Tuhan letakkan dalam ICU 2 bulan. ICU tu tak jangan main. ICU ni siapa cakap? Malaikat cakap. Kalau kau fail, ICU later. Maknanya ICU later tu maknanya aku datang lepas ni jumpa kau jagalah. Cabut nyawa kau. Dia dalam ICU tu sendiri. Masya Allah, berapa 6 orang mati dalam 2 bulan depan dia. 6 orang mati. Tengok mana makcik itu tak ada, mana makcik itu tak ada, mana pakcik itu tak ada, mana abang itu tak ada, mana adik itu tak ada. Mati. Senang mati. Dulu saya masuk hospital Selayang, hospital mandi sekali, ke hospital Selayang. Saya tu Selayang. Saya buang apa dia panggil empedu. Lepas buang duduk sebelah tu. Kemudian ada satu pakcik masuk pagi, masuk tengah hari, masuk operation theater. Dalam 3 jam gitu, dah lepas operate datang duduk balik kat katil, menjerit, aduh sakit. Kita tengok, tak tahu dia operate apa tapi sakit. Dah operate apa lah, operate apa tak tahu. Sakit, kita bersabar, pakcik, sabar. Sejak saya muda lagi, saya panggil dia pakcik lah. Kalau sekarang saya panggil dia abang lah, kalau dia ada lagi. Sabar pakcik, sabar. Bangun pagi esok, tak ada dah. Saya tanya nurse, pakcik ni mana pergi? Pakcik ni meninggal pagi tadi pukul 2 bang. Pukul 2 pagi dia meninggal. Saya macam apa saya fikir tu? Malaikat maut datang sebelah katil hospital kerajaan, hospital swasta ni lain. Hospital kerajaan ni dia ngam-ngam masuk seorang aja. Pasal ramai, dia dekat. Dia datang pukul 2 pagi waktu dalam gelap. Pukul 11 lampu tutup. Dia katil nombor 4, saya katil nombor 5. Saya duduk macam terkejut dengan dia mati pukul 2 pagi. Saya kata malaikat ni perfect. Pukul berapa nak mati, di mana nak mati, dia tahu. Dia dah bawa file lah. Katil nombor berapa pun dia tahu. Kalau buat tukang cabut nyawa tu macam jenis kita ni, ada spek, pakai spek, datang dalam gelap,
buka file kata nombor 4 ke nombor 5, nombor 4 ke nombor 5. Buat tersalah cabut, saya jalan dulu. Saya boleh terfikir begitu. Ya Allah, sebelah aja malaikat maut ni datang. Pejabat nyawa ni ada 3, Allah sendiri, Israel, dan Israel, di bawah Israel itu adalah pekerja-pekerja dia ramai, kata Tuhan ni Aziz. Jadi kalaulah dia tersalah cabut, hari itu malaikat maut datang dalam rumah saya. Anak saya meninggal, setengah jam sebelum meninggal dia kejut saya bangun tidur. Saya tidur lepas maghrib, dia kejut saya setengah jam, tanya pasal meniaga besok. Dia naik atas. Selepas tu dia kejut saya, anak saya dah meninggal. Saya terimalah hakikat meninggal itu, sampai saya tak terfikir bahawa malam tu dalam banyak-banyak malaikat yang mungkin berkunjung rumah saya, salah satu ini adalah malaikat maut. Saya tak terfikir. Sedangkan hari-hari biasa saya selalu, saya keluar dengan anak saya muda, 25 tahun. Kita nak keluar pergi berniaga, kita akan lalu masjid, lalu dewan, lalu masjid, lalu kubur. Perkara yang selalu saya dah ulang-ulang dengan dia, kalau Adam nak kahwin, ni dewan ni, ayah mampu kat dewan ni, jangan hotel-hotel tak mau. Ada kahwin kat dewan ni, ayah masak sendiri kat belakang, nasi ayah masak, lauk ayah masak. Lepas tu pergi masjid. Ni masjid, sebab kita selalu sembahyang Jumaat, masjid ni kalau ayah mati, Adam sembahyang ke ayah kat sini. Pergi depan sikit, kubur. Kalau kubur dia kat sini. 2 minggu sebelum anak saya meninggal, saya jumpa Pak Megat. Pak Megat ni kira orang yang jaga tanah kuburan masjid. Saya kata, Pak Megat, sorry, kita panggil dia Tok Perak. Tok Perak, saya ni nak tanya tentang khairat kematian. Dia kata, boleh? RM46 setahun. Sini ada khairat kematian, RM46 setahun. Kalau bayar tu dia kata siapa mati pun, kalau cek buat mati pun dah kira dia tanggung. Anak-anak mati semua mana. Setahun tak tahu RM46. Oh, terima kasih. Orang dah bubuh, kita kasih lah. Lagi kuat lah batu. Baik. Pak Megat kata RM46. Saya kata, nanti saya akan bayar. Tapi saya lupa. Hingga tiba-tiba anak saya mati hari itu, saya kena bayar RM1,000 lah untuk cara pengumian tu, RM1,000. Tapi yang saya nak ceritakan tu bukan pasal tu. Saya nak ceritakan tentang perkara tu selalu saya ulang-ulang. Sembahyang ayah di sini, bumi raya di sini, supaya Adam lalu hari-hari nak pergi berniaga, ada nampak kubur, Adam sekarkan Fatihah. Begitulah. Dia anak yang taat, anak yang baik. Tapi dia diam aja. Saya cakap pasal kahwin pun dia diam, saya cakap pasal masjid pun dia diam, saya cakap pasal kubur pun dia diam. Ini berapa tahun cakapnya? 3 tahun. Lagi-lagi saya cakap bila kali yang kedua saya masuk ward 4 bulan baru keluar tu, bulan April, bulan 5 baru keluar. Lagi cakap dengan dia sebab masa tu teruk betul, tak boleh nak berjalan apa semua. Saya pun ingat kontrak dah habis lah. Kita cakap dia selalu ulang-ulang benda itu. Nak beritahu pada isteri saya hutang-hutang yang dia akan dia perlu selesaikan bila ada pembayaran datang nanti. Tapi dia mati. Padahal hari-hari saya selalu ingat tentang kematian. Kematian inilah yang sebenarnya mengubah saya daripada dunia gembira dulu kepada dunia sekarang. Bukan dia bersikap negatif, tidak. Tapi kematian itu adalah satu peringatan yang sangat baik. Lagi-lagi kalau anak kita mati asalnya dulu, saya tengok kawan saya mati. Pada masa dia umur 51, kawan saya masa tu dia mati. Saya umur 40 lebih, dia mati.
mendatangkan keinsafan kepada saya. Sebab keinsafan itu datang pasal apa? Sebab kita berbual sebelum dia mati. Sebelum dia masuk operasi jantung tu kita berbual dengan telefon. Jadi macam tak ada rasa nak mati, tiba-tiba mati. Dia datang satu rasa macam, ya Allah, takutnya, takut. Bagus takut dengan kematian, takut bagus. Kalau boleh kita takut pada mati itu macam mana kita kita takut kepada Allah macam kita takut pada mati, best. Tinggal mati takut mati, masuk kubur, dibangunkan, ditanya, Man Rabbuka. Ini orang yang tak mengaji dia tak takut. Orang yang mengaji dia takut. Pasal apa takut? Pasal faham. Ini penting ilmu. Kalau tak faham, tak takut. Kalau kita masuk taman hutan negara, pertama kali seumur hidup kita menyebut satu perkataan dan jumpa seekor binatang yang nama dia rimau. Kita tak pernah. Benda ni orang cakap dia rimau. Rimau ni lawa je pergi pegang. Maka begitu jugalah rimau tu cekau kita, kita pun arwah lah. Tapi kalau orang yang belajar, ini harimau Bengal, harimau Malaya, harimau ni dia sikap dia begini-begini, dia akan attack orang begini-begini, dia selalu attack daripada belakang, dia datang senyap tak nampak, dan dia selalunya makan beberapa hari sekali. Kita ada ilmu tu, nampak je, bukan kita nampak lah. Saya pergi Kasih Kenyir, dengar bunyi, benda tu, kata orang bot tu, gajah. La ilaha illallah, kuatnya gajah, bunyi gajah. Pergi Tasik, aku dah satu lagi tu, Banding, tengah malam, memang kuat kan, kuat. Orang kata apa, rimau. Automatically jadi takut. Pasal apa? Tempat tu terbuka, rimau boleh menang. Kena pula kalau kita pula ikat dekat pula bot dengan jabatan, dia lompat je. Di mana orang kenal rimau tapi dia tak takut? Di mana? Zoo. Dia pergi zoo dalam kaca, dia boleh pegang anak dia kan, dia duduk gini, bini dia kata kaki sikit biar anak tu macam duduk kamu duduk rimau. Begitu kata dia. Nak ambil gambar, nak tunjuk trailnya, bila ambil gambar tu, anak tu macam duduk kamu duduk rimau pula tengah-tengah menguap masa tu. Dia ambil gambar, terror betul. Begitulah kita dengan Allah ni. Kita ada dua. Satu, kita tak kenal Allah, maka kita tak takut. Satu, kita mungkin tahu Allah, kita tahu rimau tapi kita tak kenal sifat rimau. Kita tahu Allah tapi kita tak kenal sifat Allah. Maka tiadalah iman kita kepada balasan tentang syurga dan neraka. Dia jadi tahu je, maka kita tak takut. Orang yang berilmu bila ditanya Man Rabbuka, ni takut tuan-tuan. Sejauh mana kita kenal Tuhan? Kata Tuan Guni Aziz, Rob, dia kata dia Rob ni, ini dalam satu ceramah dia di Medan Ilmu setiap hari Jumaat, dia kata Rob ni satu kuasa yang amat besar. Dia kata besar. Nak sebut Tuhan tak kena, dia kata. Orang Melayu sebut Rob tu Tuhan, Ya Rabbi, Tuhanku. Dia kata bahasa tu tak tepat. Dia kata Rob ni, satu kuasa yang Maha Esa ni, yang jaga setiap dari kita. Ni adalah ni, yang luar sana, yang sana, lain-lain kawasan presiden lain, negara lain, dunia lain, zaman lain, daripada zaman Nabi Adam, daripada sebelum Nabi Adam, dah semut apa semua, satu Rob ni yang jaga. Nak tunjukkan sikap Rob daripada kita dalam perut tu. Selepas kata 20 hari dia masukkan roh tu, kita tergolek. Nak makan apa tergolek ke mana, ni semua Rob jaga. Semua setia daripada kita. Ni tu guna saya cakap. Jadi untuk mengenal, kalau kita kenal sedemikian, dan pengenalan tu dia akan memberikan kefahaman yang besar,
sehingga mendatangkan satu rasa takut yang disebut sebagai takwa tadi. Maka bila ditanya mar rabbuka ni, maka Tugu kata jawapannya akan sedaplah, Allahu Rabbi. Tapi kalau kita tahu ni tak cerita, budak-budak pasti hafal. Kau masuk kubur nanti tanya mar rabbuka, Allahu Rabbi, dia hafal saja. Dah hafal sekali. Lepas tu masa mati kasih ingatlah tu. Wahai si fulan, apakah bila datang dua malaikat kepadamu, janganlah engkau merasa takut, kerana mereka juga makhluk Allah sepertimu. Ayah kita duduk di atas, sedap dah cakap macam tu. Cuba kita turun duduk di bawah juga. Apa ni juga tuan-tuan tempat tu. Kita boleh bayangkan tempat. Bayang pejam mata tu, gelap, tutup. Kemudian datang malaikat angkat tanya kita dengan kalau cara hidup. Saya tidak nak mengatakan saya sombong dengan cara hidup sekarang, tetapi Allah sebut boleh ke seorang tu kalau dia berjalan di jalan yang bengkak-bengkok hingga terjatuh-jatuh berbanding dengan orang yang berjalan di jalan lurus, boleh ke orang jalan bengkok dia dapat hidayah? Dan surah Al-Mulk ada. Boleh ke orang jalan bengkok dapat hidayah? Kita selalu kata hidayah itu milik Tuhan, hidayah itu milik Tuhan. Betul, hidayah milik Tuhan. Tapi kalau jalan kita lalu terbengkak-bengkok, Tuhan tanya tu, kalau lalu jalan bengkak-bengkok boleh dapat hidayah ke? Berbanding dengan orang jalan yang lurus. Saya dah surah Al-Mulk, saya lupa ayat nombor berapa. Jadi Allah dah beritahu kalau jalan lurus tu insya-Allah. Sebab kita pun doa kita juga ihdinas siratal mustaqim. Contoh yang kita ambil pula siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin syuhada sholihin, kita dah tahu. Dua contoh lagi, ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai. Orang yang betul jalan dia tapi akhirnya dia tak nak ikut lagi kebenaran, sampai situ dimurkai Allah. Waladhdallin, orang yang sesat. Mana orang sesat, orang tak tahu hala, orang Kristian tak tahu hala, keliru terus. Dia kata Nabi dia lah yang kena gantung, sebab dia tak tahu sejarah sebenarnya Allah angkat. Sepatutnya pun nanti dia tahu kalau dia masuk Islam maka dia sesat. Jadi kita ni minta benda tu tapi kita hidup tidak begitu. Saya agama Islam saya ni daripada berapa? Daripada tahun 64, 95 tahun 64 saya Islam. Otomatik Islam, tapi belum memayyiz lah. Bila dah besar sembahyang Allahu Akbar 7 tahun. Tapi dia tengok kiri kanan 7 tahun. Orang kalau sembahyang tarawih tu siap lari lagi ambil keripak, lepas tu baru datang balik. Dia kata bagi salam datang balik 7 tahun. 17 tahun dia kata 5 sekolah Arab. Tak lekat lagi sembahyang. Sekolah Arab tu malam dia kajang, tak lekat. Lepas tu datang Kuala Lumpur, bercampur pula dengan mazhab baru, mazhab rock ni, campur-campur. Lagi tak sembahyang. Saya mengaku lagi tak sembahyang. Cuma pada hari itu saya tak rasa malu, sebab dalam pengenalan dia ada tulis agama Islam. Siapa dia tahu saya tak sembahyang, saya tunjuk kat pengenalan Islam Melayu Islam, siapa dengar. Hari itu saya nak cadangkan pada Datuk saya Hamidi, tak sempat dah. Nak cadangkan dia keluarkan satu IC baru. IC ni ada chip istimewa pada pemilik dia. Kalau dia tak sembahyang 5 tahun, dia jadi pudar. Kata Islam tu pudar kelabu. Kalau dia tak sembahyang 10 tahun, tak ada terus. Ya, kalau polis tahan minta kebenaran, dia tanya, lama tak sembahyang, malu sah. Awak nak orang Melayu kan? Lama tak sembahyang, Islam dah hilang ni, malunya. Tu nak keluarkan kebenaran tu sekarang ni untuk orang Melayu Islam ni. Jadi saya pun lama tak sembahyang. Pada sekolah Arab, ayat yang pertama saya belajar kat sekolah Arab adalah surah dalam bab tafsir yang dibaca jemaah tu, ittaqullah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kalau bab tafsir itu 98 di markah tu. Bukan main lah. Ulas ayat ini. Ni. Bukan main. 98 tak pernah fail. Takutlah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takut, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Kamu hebat. Ulah panjang. Pandai, bagus kata cikgu. Tapi ketakwaan itu dia bukan sekadar tahu. Kalau tahu ni, orang yang paling kaya dalam Malaysia ni, kalau tahu siapa? Orang yang paling tahu sekali, paling kaya tahu, orang Cina. Sebab orang Cina boleh jual tahu. Kita kemudian bab tahu ni, kalau tahu tu tak jadi.
Dia tahu ni kena faham, kena rasa. Nak kena rasa. Nak kena rasa ni macam mana? Nak kena rasa ni lah orang panggil nak mendekatkan diri kepada Allah. Nak dekat diri kepada Allah. Lepas 5 waktu kalau boleh tambah sikit. Kalau boleh sikit. Dia lama-lama dia jadi macam tak buat jadi malu. Kalau hari Jumaat tak selawat jadi malu. Lama-lama hari biasa tak selawat pun jadi malu. Dia jadi macam tu. Sebab dah biasa buat baik, malu tak buat baik. Kalau dah biasa buat jahat, malu tak buat jahat. Ada macam itu. Kalau dah biasa pergi disko tiap malam, kawan telefon, mana kau? Malam ni penat. Alah tu ya alim pula, kata kawan. Okey lah, aku datang lah. Datang juga. Begitulah. Kalau kita buat biasa buat baik, maka itulah. Alhamdulillahnya bila sebuah istilah kembali ke pangkal jalan tu, saya balik ke pangkal jalan tu kerana ini penting dah menjadi beban pada saya sekarang ialah kerana kita nak kena beri permulaan yang betul pada anak kita. Ini penting. Saya dulu saya bersyukur dengan antara orang yang saya rindui kalau saya diberi peluang oleh Allah untuk masuk surga. Orang yang saya rindu sangat nak jumpa atuk saya. Atuk saya ni anak sulung Tok Kenali, anak nombor 1 Tok Kenali. Saya rindu sangat dengan dia. Saya Tok Kenali saya tak sempat. Dengan dia saya sempat beberapa tahun juga lah. Dia mengajar tauhid kepada saya tu dengan satu cara yang sampai hari lekat. Dia mengajarnya kita bulan puasa makan nasi banyak. Kita tengah besar makan nasi dengan telur pun banyak, dengan ikan pun banyak, nasi dengan sup pun banyak, tak pernah tak banyak. Dia sampai tersadar. Dan sampai maghrib tu sadar tu. Sampai lepas makan pergi duduk kat tempat dia nak naik depan masjid tu, ada tempat-tempat duduk dia, kita pun lepak terbaring kata. Mai sembahyang kata nanti lo letih. Pasal apa letih? Kenyang tu. Pasal apa kenyang? Makan banyak. Pasal apa makan banyak? Pasal mok masak sedap. Mok ni nenek lah, nenek saya panggil mok masak sedap. Dia kata sambil dia duduk pakai baju ke biasa, bukan mok masak sedap. Dia kata bukan pasal mok masak sedap. Dia cakap itu. Saya kata habis tu pasal apa? Dia cakap itu, saya tanya orang tak ada. Kalau orang ada dia tak cakap saya, dia diam je. Orang tak ada. Bukan pasal masak sedap. Dia kata bukan. Dia gelak. Bala iblis setan dunia je. Bukan pasal masak sedap, kata dia tu. Pasal Allah bagi rasa sedap. Kita pun masa tu kita berapa tahun? 7 tahun 6 tahun. Dia kata iyalah memang Allah bagi, tapi kalau masak tak sedap, dia kata cuba pergi dalam wad dia kata. Macam pergi dalam wad, kita biasa kita kat kampung selalu melawat orang dalam wad. Cuba kata tak tengok orang dalam wad tu, tanya dia nak makan lapar tak lapar. Cuba tanya dia nak makan apa, pergi beli dia. Pergi bagi kat dia makanan dia nak. Dia makan satu, lepas tu awak lah. Tak boleh. Ini saya lalu sendiri masa saya dalam wad. Kawan-kawan datang nak makan apa, saya kata nak makan nasi wangi. Nasi wangi kat Ipoh tu. Dia orang sebut rasa nasi ganja. Dia orang pergi beli. Datang kat saya kena duduk, aku cakap ini kedai mamak mana, kau beli lain ni. Dia kata kedai tu, tengok selera tak ada. Bila kita jatuh sakit, dia kata pasal apa cencok sakit jatuh, pasal apa jatuh main bola. Sakit pasal jatuh lah. Kau pasal jatuh, dia kata bukan pasal jatuh, dia kata pasal tu bagi rasa sakit, dia kata ada orang jatuh tak ada sakit, dia kata ada, dia kata. Jadi banyak perkara dia ajar benda itu, dia berkesan. Makin lama dia apa saja perkara berlaku, saya akan relate dengan Allah. Walaupun jauh perjalanan saya pergi campur dengan orang tu, campur dengan ini. Akhirnya bila Tuhan berikan contoh-contoh melihat kematian, saya sendiri sakit, Allah macam ni saya nak kata supaya tak salah faham, kita mula nampak Allah tu. Jangan salah faham ni. Masuk Facebook cakap saya apa ni, kurafat pula. Mana kita mula nampak kuasa Allah tu, mula nampak, mula sedar
Mula kita rasa macam Allah ni kalau dia nak buat apa saja, anything boleh jadi. Saya sakit, saya kena heart attack, saya balik rumah, saya tukar baju, saya bawa kereta pergi depan emergency hospital Universiti Melayu. Saya berhenti kereta situ, saya minta security tolong parking. Saya pergi cakap saya sakit dada. Dia orang buat masuk saya dalam bilik. Doktor pun takut, dia semua tahu ubat bawah lidah semua. Doktor kata nasib baik cik buat cepat sikit, dia kata. Itu hari saya baca Facebook, Ustaz apa yang Perak tu, Ustaz apa yang Perak tu, Ustaz Kazim, dalam Facebook dia tulis cerita tentang sakit jantung dulu. Dia tulis doktor kata dia nasib baik Ustaz cepat 4 minit, dia tulis tu. Doktor pernah cakap pada saya masa saya masuk ward, dia kata nasib baik cik buat cepat. Saya kata kat dia bukan saya cepat, tapi tu malaikat lambat, dia kata. Dia tergelak. Dia kata awak ni kelakar, sakit-sakit pun kelakar. Tak, doktor punya statement tak betul. Mana dia boleh cakap saya cepat? Malaikat belum nak cabut je lagi. Dia kata kalau saya lambat, malaikat cabut nyawa. Tak, kalau malaikat nak cabut nyawa, lepas ada ni boleh cabut. Time belum sampai. Ini adalah kepercayaan yang perlu kita pupuk daripada kecil kepada anak-anak kita, supaya benda tu ada dalam kepala. Bila dia besar, dia yakin. Dia pandai macam mana pun ilmu di luar ilmu agama, dia tak akan lari pada agama, dia akan balik pada Allah balik. Kalau tidak, nanti dia belajar ilmu alam, tinggal setakat alam saja. Dia belajar ilmu sains, tinggal pada sains saja. Tentang belajar, saya ingat balik masa kita belajar di sekolah, bahawa siang hari angin akan bertiup daripada laut ke daratan. Bila malam hari, angin akan bertiup daripada daratan ke laut. Ini pelajaran ilmu alam. Tak ada sambungan sikit bawah tu, dan kita bersyukurlah kepada kekuasaan Allah yang telah meniupkan angin ini daripada laut. Boleh tambah sebenarnya, tapi pasal ada pelajaran agama yang khusus, maka tidak adalah dalam ilmu alam, tak semua agama lah. Jadi terpisahlah kita ilmu-ilmu tersebut. Terpisahlah kita dengan ilmu sains. H2O kata dia ini adalah apa ni, hidrogen dengan oksigen. Ada satu hidrogen, dua oksigen, maka jadi gas hidrogen. Maka yang menjadikan gas ini juga datang daripada tenaga gaib yang Allah SWT. Tak ada. Ada boleh cakap kan? Alih apa ni, belajar sekolah mula-mula masuk, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Tanyalah budak-budak. Oh, sekolah kampung ayam, untuk ayam. Oh, sekolah bandar model yuran mahal sikit, apple, untuk apple. Kat kampung tak ada sebut apple, pasal yuran murah. Kalau budak-budak balik nak apple, mampu mak bapak kan? Sebut ayam, ayam banyak kat kampung, sebut ayam. Saya bayangkan kalau lah kata itu sebut Allah, apa ramai orang nak tahu. Dan sekolah biasa yang ada orang ada agama lain, kita sebut Allah, bukan kita bohong. Maka budak-budak lain akan tanya, apa itu Allah? Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semua. Tuhan orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Islam, orang kafir, semua Tuhan kepada mereka semua ni. Maka dia jadi panjang lah apa tu, ada perkembangan dia. Jadi ini perkara ditanam kepada saya, membuatkan saya kembali ke pangkal jalan tu, jalan yang betul. Ada orang kembali ke pangkal jalan, tapi tak betul, sebab dia start tak betul. Dia start tak betul. Ada tu kawan saya tu, saya jumpa dia potong ibu jari kaki pasal kencing manis. Dia kata dia tak nak main muzik dah, tak nak main kelam malam dah, ada banyak ada arak, semua tak baik dia. Doktor Bakir dia kata, baguslah tu, bagus. 3 bulan lepas tu jumpa adik dia. Adik dia kata, kau dah jumpa abang aku dah? Dia kembali ke pangkal jalan. Kau dah jumpa itu, okey bagus. Kau tengok yang mana? Tu dah berhenti main muzik, dah tak minum. Tak, dia minum balik. Pasal apa kau cakap kembali ke pangkal jalan? Ni dia sebut ni apa kau ke pangkal jalan? Sebab memang dia minum daripada pangkal lagi, dia kata. Maknanya dia asal-asal dah minum lama. Jadi kembali ke pangkal jalan pada adik dia tu, setelah 50 tahun dia pergi minum balik. Kembali ke pangkal jalan. Itu pangkal nak kena betul. Waktu hari ini saya kata beban pada saya bawa anak-anak saya adalah 1, 2 anak saya sekolah kebangsaan. Yang kecil sekarang ni 3 sekolah, 1 seriti, 2 pasti. Yang sekolah kebangsaan ni kadang-kadang dia balik ada sedikit rasa macam inferiority complex bila orang bercakap tentang
program-program televisyen Astro. Sebab kita dah tak ada benda tu kan. Astro kita pun yang murah punya, yang abang kecil-kecil aja, supaya mana yang hebat-hebat tu dah tak ada, banyak dah tak ada. Jadi bila ada orang cerita program hebat, mana saya kata aku rumah tak tengok Astro, tak ada. Budak-budak ungkor ni, dia ada istilah dia tu. Kau ni apa lo, cara dia cakap lah. Tak kelas lah, tak apa. Satu beban. Macam mana nak bertanding dengan benda tu tuan-tuan di luar. Seperti tadi saya beritahu, kita dicari makan dan semua kerana kita nak menanggung benda tu. Tapi hari ni saya tak begitulah. Saya cuba cari makan dengan tidak mengaitkan diri saya dengan persoalan natural sekarang. Nak kena kita tadi dengan perbelanjaan kita tadi 20 juta lah, ni juta. Saya tak terbayang kat mana saya boleh dapat duit tu. Untuk orang sakit, untuk B40, untuk golongan dia, untuk semua ada. Untuk pelajar sekolah, agama, sekolah tahfiz, semua lingkup yang sebut ada. Tapi saya tak nampak kat mana saya boleh datang ambil duit tu. Melainkan saya kena jual nasi sendiri je. Jadi saya punya berfikiran tu hanya saya bergantung pada usaha saya je lah. Tak tengok orang benda tu semua. Tapi benda tu menjadi satu kegamatan dalam Dewan. Disebut 1.5 bilion. Sebut meja. Orang nampak duit. Orang tengok malam ni, tengok apa Ustaz, Maharaja Lawak. Orang tengok duit, padahal dia tak dapat duit tu. Kita ni terpedaya, kita kena tipu. Hari tu bila anak saya mati, satu peringatan sangat baik. Saya kata alhaakumut takasur. Baru baca surah tu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tuhan kata kau ni cari harta jangan berlebihan sampai ke lubang kubur. Oh saya cari harta tu bukan berlebihan tu, bawa ala kadar tu. Yang saya buat itu ala kadar tu. Kalau berlebihan, saya biasa tengok kawan saya yang berlebihan cari harta. Tetapi dia semayang tak tinggal. Tetapi banyak perkara-perkara lain dia tak berubah. Dia semayang 5 waktu daripada dulu sampai sekarang 5 waktu tu sajalah. Dan kadang-kadang tu cukup-cukup. Sepatutnya kita ni daripada 7 tahun dia semayang, ke 25 tahun dah ada beza dah. 7 tahun angkat takbir, Allahu Akbar, dah kepala mana lah, kala lunar lah, beg sekolah lah, pensel lah. Umur 27 Allahu Akbar. Adakah lagi mana girlfriend aku ni lama tak jumpa, adakah lagi. Tapi kalau dah main 70 Allahu Akbar, jadi gedang duduk dalam ni, tak tahu dah tu kan. Lepas tu lepas 70 tu Allahu Akbar tu tak ada lain dah Allah. Itu fungsi pertambahan umur. Kalau Allah tak tambahkan umur kita dengan perbuatan yang sama. Kalau Allah kata okey dah, kalau 7 tahun sampai 10, okey umur 10 tahun dah matang, okey sujud boleh meniarap pula lah. Tak payah terus gambar. Dah daripada 7 sampai ke mati, kita sembahyang macam tu je sembahyang, tak ubah-ubah. Pasal apa? Umur yang bertambah dengan perbuatan yang sama tu untuk mendatangkan kematangan supaya datang ketakwaan kita kepada Allah. Maka hari ini bila saya berada di titian itu dah sampai sini, titian yang lain yang sedang saya tuju ialah titian ilmu. Yang ni saya gapai mana sempat dah. Tapi untungnya saya tak kerja ofis, tak kerja pejabat. Jadi saya mana ada orang terpolis, saya pergi polis dengar tafsir 2-3 ayat. Memang dapat tuan-tuan, memang dapat. Walaupun kadang-kadang ayat tu ayat yang sama, tapi kalau kita pergi tempat lain, kita dapat benda lain. Maknanya sama, maknanya mungkin sama, tapi tafsirannya, contoh-contohnya yang lain. Maka itu memberikan kita kematangan seronok. Kita dapat faham Quran seronok. Itu tak faham semua tu. Ingat baru 2-3 muka je saya faham. Kalau saya faham seluruh sebiji Quran tu, lain macam tentang tu. Itu masa 4 tongkat cakap tu, dahsyatnya ilmu tu. Tapi dapat sikit tu pun gembira, seronok. Supaya apa dalam 54 tahun umur saya ni, kalau saya mati dengan kebaikan sikit yang saya buat tu, Allah selamatkan saya. Tak sempat, tak sempat dah.
Saya kaji-kaji oleh menyesalnya saya, patutlah Allah ni suka kepada orang muda yang bertaubat. Sebab daripada muda lagi dia start lah. Patut saya nasihatkan anak saya daripada awal, tolong anak daripada awal, fahamlah. Ayah 54 tahun betapa ayah menyesal dengan tak larat nak qada sembahyangnya, dengan tak boleh nak bangun sembahyang malamnya, dengan tak larat nak sembahyang duhanya. Bila kita dewasa ni, kesibukan kita macam-macam pula. Jadi banyak perkara tak boleh buat. Sekarang ni dengan sakitnya, ya Allah, saya jadi macam satu orang yang macam, aduh, sayang saya bertambah kepada Rasulullah. Kasih sayang saya bertambah bila ingat datuk saya, bila berkawan dengan orang alim, berkawan dengan orang ulama-ulama, kita pun jadi sayang Rasulullah. Rasa macam duduk sebelah orang alim ni seronok dah macam ni. Kalau dapat duduk sebelah Rasulullah je. Lepas tu terfikir pula, layak ke kau apa kelas nak duduk sebelah Rasulullah? Kau pukul dulu sembahyang Jumaat pun jarang-jarang, sembahyang apa dulu bulan Ramadan tu, tarawih tak pergi, sembahyang 5 waktu kau tinggal, ada hati. Dia datang jatuh rasa tuan. Bila datang jatuh rasa sedih, rasa ya Allah, apa salah aku ni bodoh sangat, kenapa aku ni bangang sangat sedangkan kau dilahirkan dalam Islam. Kenapa Ustaz Rafi tu 7 tahun masuk Islam dia hafal Quran, kenapa aku tak boleh? Dah main qul a'udzu birabbin nas, qul wallahu ahad, tu je ulang kali itu. Itu pun nasib baik jadi imam dengan anak-anak. Kalau imam depan orang, kita pakai orang jadi imam masjid. Sebulan imam dia ulang yang sama, lepas qul wallahu, qul a'udzu birabbin nas, qul wallahu, malu pula kan. Jadi ini yang sebenarnya pengetahuan datang daripada orang berilmu, kedudukan tu. Maka tuan-tuan, kalau nak begitu, kita kena berubah sikit. Berubah cara kehidupan harian kita kaji. Di mana kelekaan yang mendatangkan keseronokan hingga kita lupa untuk menambah waktu kebaikan. Kalau zaman saya dulu, semuanya saya suka. Celik je mata, pergi meeting, mesyuarat, jumpa artis, malam begini, mesyuarat tu pula cuba teknikal, buat lampu sampai hari konsert, buat orang suka gembira. Lepas esok konsert, we collect payment, orang gembira. Lepas collect payment, lepak, ketawa-ketawa, gembira saja. Gembira itu satu kelalaian yang saya tak tahu bila saya boleh berada dalam dunia kebaikan. Tapi hari ini naga nasi sikit. Anda cerita sebulan tak berniaga lah, naga nasi sikit. Ataupun kadang-kadang kita musim durian sikit. Pak makan durian, anak-anak ketawa, gembira. Lama juga kadang-kadang lepas asar sampai masuk maghrib makan durian. Tak menyempat nak baca Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdi 100 kali sebelum malam. Lepas subuh dah kadang-kadang anak ramai datang, dia punya dialog kadang-kadang terlupa pula sebelum matahari terkeluar nak baca lagi 100 kali Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdi. Benda tu telah diperturunkan oleh ulama kepada saya, suruh saya amal. Tapi ada waktunya dalam permainan begitu kita tertipu juga. Sungguhlah Allah kata bahawa anak-anak, bini apa semua ni kadang-kadang menjadi tipu daya oleh kita. Kalau anak dengan bini jadi tipu daya, apa lagi kehidupan lain di luar tu. Tadi saya tengok kat luar tu ramai-ramai orang jam. Nak pergi mana? Kerana dah boleh buka tinggal. Mana? Presiden 9 surau. Kenapa mana? Presiden 9 surau. Oh, penuh tuan-tuan. Tuan-tuan kena buat surau besar. Penuh. Tapi tak ada. Ini contoh. Kawasan tuan-tuan ni berapa penduduk? Berapa biji bangunan ada? Berapa penduduk total Islam? Kalau lah saya kata macam ni, seluruh penduduk Islam yang duduk dalam bangunan di atas banyak, muat tak? Muat tak surau ni? Tak muat. Sebab tu developer dia buat rumah 4 biji 20 tingkat dekat Johor tu. 20 tingkat tu tak tahu berapa ribu lah. Tapi surau tu muat untuk 200 orang je. Dia buat di tengah-tengah. Surau tu muat untuk 200 orang. Sebab dia tahu dah
Dia berlepas tu walaupun orang Cina, dia tahu. Tak ramai dia orang sembahyang. Dia tahu. Cina pun tahu. Dia sebab besar, dia sebab sekolah kecil. Tapi sebelah dia tu satu jalan tu, semua tempat jual ayam laga. Kat situ penuh. Tuan-tuan tahu kat Johor kat mana tempat tu, tuan-tuan tera. Saya pergi, dia orang suruh saya ceramah dalam tempat orang belaga ayam tu. Ni semua gangster-gangster bertetu tengok apa benda Man ni buat kat sini. Kita marilah kita kembali ke jalan Allah, tinggalkanlah perjudian, benda ni haram tu. Tengok kan, sebesalah juga. Tapi orang suruh kita buatlah. Tapi kalau mati tentu, oh dapatlah, minta syahid tu, syahid tu dapatlah insyaAllah kan. Kita ni nak mati syahid, tapi nak masuk harok jadi sekali. Kalau dapat masuk harok, ajak 2-3 orang kembali ke pengkajalan, terror. Kena belasah dengan bangsa. Kau ni orang tu minta ajak tempat ni minum arak, kau datang ajak orang pergi masjid, belasah, mati. Itu syahid. Itu Hasan al-Banna. Kalau boleh buat gitu. Sekarang saya dalam rangka nak buat benda tu. Saya dah jumpa 2-3 kawan-kawan yang dulu ni hebat-hebat. Dia akan diperkenalkan kepada saya seorang yang nama dia Ali Rusia. Dengan nama Ali Rusia, takut lah, lama di Rusia. Dia dah pergi berdakwah kepada orang hebat-hebat yang pembunuh yang tetu bunuh ni. Dia dah berjaya. Jadi saya nak jumpa dia macam mana dia buat. Saya nak pergi masuk harok balik tahu tempat ni. Oktoberfest ke apa, saya nak masuk dalam tu. Dengan pakai jubah, dengan pakai kopiah, nak masuk dalam Oktoberfest, nak cakap ni haram minum arak, mari kita keluar. Dia keluar. Dapat 2-3 orang pun jadilah. Tak boleh dapat semua, tak mungkin dapat semua. Tapi apa yang saya pasti, setiap kali saya buka mulut tentang ketakwaan kita kepada Allah, ramai orang tak tahu, melainkan orang surau ni semua tahu. Orang-orang muda yang sekolah dalam kategori hebat tak tahu. Dia tak tahu. Dia terlopong dengan bila kita cerita pasal soal kubur. Dia terlopong kita cerita tentang berapa lamanya berada di padang mahsyar. Dia terlopong tentang kita cerita tentang neraka. Dia terlopong. Padahal dia Melayu Islam. Ini saya cakap. Jadi insyaAllah titian hijrah ni, hijrah tempat dan persekitaran, saya dalam titian ilmu. Kemudian selepas ini saya akan masuk ke titian dakwah yang hardcore-nya. Yang ni dia tak boleh handsome lah. Tak boleh handsome. Saya dah baca cerita sejarah Hasan al-Banna. Saya baca sejarah pendakwah-pendakwah hebat, Wali Songo apa semua, yang mana dia orang dulu masuk ke tempat orang maksiat apa semua ni. Ini dakwah yang hardcore. Yang ni yang kita kena buat. Saya kat sini dengan tuan-tuan ni, saya tak risaulah. Tuan-tuan ni ahli surga lebih lama daripada saya. Sekarang saya fikir itu adalah kerana mungkin itu jalan terakhir saya. Sebab saya pun dulu hardcore juga dalam bahagian jahat. Jadi saya sekarang jadi hardcore dalam bahagian baik di tempat orang jahat. Orang jahat maksudnya orang maksiat lah. InsyaAllah. Saya percaya kalau saya masuk harok, bangsa-bangsa itu tak pukul saya sebab dia kawan saya. Boleh jadi kalau saya boleh ajak dia, dah lama ni. Sebab kerja lain pula. Engkau berapa tahun kerja, apa kerja kau pakai? Saya boleh tanya. Bertahun-tahun kerja pun kadang-kadang tak macam orang lain. Pakai Jaguar ke pakai apa, tidak. Duk banglo pun tidak. Sama kerja. Saya dengan macam ni pun makan juga, minum juga. Cuma makan apa yang dapat lah. Jangan nak. Di situ perlunya kita mempraktikkan lain. Syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu cukup, aku tambah. Tambah ni maksud dia dapat RM1, cukup. Nanti tuan tambah RM10. Bukan itu. Itu macam over sangat. Syukur ni selalu dapat RM10, makan tak kenyang. Pasal apa? Pasal RM10 makan kat Starbucks, dapat kopi sebelah, mana nak kenyang. Tapi kalau syukur dapat RM1, makan kat kantin sekolah,
air sirap 2 gelas, kari pam sebiji, kenyang. Kenyang. Itu bersyukur tu, maknanya nikmat yang Tuhan beri itu kita bawa dengan betul. Sebab tu dalam istilah orang yang hebat ni, yang haram jangan sekali, yang syubhah jauhkan, sebab takut dia haram. Mungkin dia halal tapi takut dia haram, jauhkan. Yang halal berpada-pada. Kadang-kadang cerita Imam Ghazali, dia tu datang mengadu gaji berapa, 500 dinar ke bawah, dia tak cukup. Imam Ghazali kan macam ni kata, pergi jumpa dengan bos, minta 40 dinar. Minta kurang pula. Dia cakap tak cukup. Kata Imam Syafi'i, dia pergi cakap 40 dinar tak cukup lah Imam, pergi minta 30 dinar. Dia mau pergi minta 30 dinar, lepas tu datang sekali lagi jumpa, cukup pula kata 30 dinar ni. 50 dinar tak cukup, 30 dinar cukup. Dia kata pasal apa? Sebab itulah yang disebut sebagai keberkatan. Nilai kerja yang kau buat tadinya sebenarnya 30 dinar aja, bukan 50 dinar. Kita buat konsep, tuan-tuan, seboleh-bolehnya kita nak henjut untung maksimum. Kalau boleh untung 1 juta, 1 juta. Kalau untung 1 juta tu 950,000 kita sedekah, baloi. Ini RM5. Jangan-jangan tu pun kalau ada orang masuk kedai tengah ada makan, macam kopok je RM5. Itulah sedekah. Tak ada. Jadi yang halal pun kena berpada-pada supaya apa? Supaya kita tak lalai. Banyak harta, lalai. Saya dah melalui zaman banyak harta, saya tahu lalai. Dia tahu lalai. Memang lalai. Mak bapak saya pun dia tak bagi duit. Tak berkatnya duit tu. Berkat, kita tahu kan berkat. Orang Jawa mesti tahu. Ada orang Jawa ni, berkat. Kalau orang Jawa, kalau dia buat tahlil ke apa, nanti dia lepas makan, dia bungkus nasi apa tu, ayam seko belampat tu, dengan mi yang ada dalam tu, apa semua, ikan kicap, si ambung dia bagi. Dia sebut berkat. Berkat maknanya buat sikit dapat lebih. Kita pergi la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata imam. Dah tu dapat menjual lagi makan, dapat pula bawa balik. Itu berkat tu, buat sikit je 30 kali ke 100 kali je talim, dapat bawa balik. Ni kat rumah dah bantai lagi, kat situ dah kenyang. Hati tu bagi berkat tu, buat sikit dapat banyak. Kita dengan Allah ni gitu juga. Kalau kita dapat banyak, kalau kita tak bersedekah, dah jadi tak berkat. Sedekah dia tu perkara besar. Hatta izaja ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni. Ini Allah cerita, dia kata apabila datang maut kepada seseorang, dia nak minta balik. Allah nak balik. Bagilah peluang nak balik. Pasal apa nak balik? Pasal nak bersedekah. Tak mungkin boleh balik. Dah mati. Kalau dia balik, orang lagi, siapa nak ambil sedekah dia? Kau dah mati, lagi tak buka pula orang lagi. Jadi bab lain pula, masuk sini harian pula, kan? Jadi masa hidup dia lah. Jadi kalau kita dapat lebih, kita bersedekah. Itu sajalah. Saya malam ni cukup dah bersitulah. Mungkin tuan-tuan pun dah terlama makan masa. Besok cuti. Cuti siapa? Baik, itulah. Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak tanya, bagus, alhamdulillah. Setakat ni saya pergi orang Malaysia, semua orang faham saya cakap. Tak pernah orang tanya. Mana ilmu saya berkat tu. Saya cakap sikit, semua faham. Jadi cukup sampai situ, insyaAllah. Kalau ada masa, kita jumpa lagi. Dan kalau ada yang tak baik tu, mungkin akibat daripada kelupaan saya sebagai manusia. Dan minta maaf lah dengan kelewatan dan suara saya tak apa-apa mengancam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.